Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zata Asmira binti Muhammad Rizal, Wakil Kumpulan 2 untuk membentangkan tajuk peranan peribahasa Melayu dalam merasmikan konsep etika dan peradaban. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ketua Kumpulan Daniel Hakim Bawaslihan, Muhammad Syafiq bin Muhammad Arifin, Nazmi Shah Fauzan bin Nurizam, saya Izzata Asmira binti Muhammad Rizal, Nafisa Farisha bin Samsul Rusi dan Nur Alia Syafiqah binti Rusti. Saya akan membentangkan pengenalan penyataan masalah dan objektif kajian bulan kami. Peribahasa Melayu berkait rapat dengan kehidupan dan pemikiran orang Melayu. Peribahasa Melayu merupakan pantun tertua yang menunjukkan tasasusila dan percintaan peribahasa yang berkaitan dengan adab lisan bahasa Melayu kuno. Selain itu, peribahasa Melayu dicipta berdasarkan pengalaman hidup dan memasarkan nilai dan budi manusia. Cara bangsa Melayu memandang dunia ialah tersimpul dalam peribahasa yang dicipta oleh mereka. Cara penutur ialah seorang pengitir menggambarkan sesuatu yang dipikirkan oleh mereka menerusi penggunaan sesuatu perkataan itu dengan lebih meluas ataupun lebih mendalam. Dalam peribahasa, pandangan dan pemikiran pengutur tentang kepimpinan manusia, jasa atau muhibah dalam pendidikan kanak-kanak. Sebagai contoh peribahasa, gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Pernyataan bahasa Allah ialah pihak remaja kurang mengetahui peribahasa yang digunakan kerana mereka lebih gemar menggunakan komunikasi yang kurang berhemah. Komunikasi yang kurang berhemah yang sering digunakan oleh mereka sebagai pendap kata ialah bodoh, gila dan lain-lain. Mereka juga mengambil ringan terhadap perkara ini. Sekiranya ini berterusan, kemungkinan peribahasa Melayu akan ditelan zaman pada era kemodenan ini. Selain itu, kemungkinan sifat sopan dan santun akan hilang dalam jati diri mereka kerana mereka mengamalkan penggunaan bahasa kesat pada setiap masa. Selain itu, pihak remaja tidak menitik beratkan maksud peribahasa Melayu yang sering dikaitkan dengan etika dan peradaban. Sebagai contoh, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, yang bermaksud perbezaan adat atau peraturan yang harus kita hormati antara satu sama lain. Jika peribahasa ini tidak digunakan pada zaman kini, kemungkinan mereka tidak mengetahui maksud setiap peribahasa Melayu. Mereka akan menggunakan setiap peribahasa Melayu sesuka hati mereka tanpa mengetahui maksud yang sebenar. Hal ini membuatkan mereka lebih tidak menitikkan peribahasa Melayu dalam kehidupan mereka. Objektif kajian kumpulan kami ialah menerangkan definisi peribahasa dan sejarah kemunculan peribahasa Melayu, meneraikan contoh kemunculan peribahasa Melayu, menganalisis peranan kepada konsep etika dan peradaban, dan akhir sekali mengetahui usaha mempertabatkan peribahasa Melayu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nafisa Farisha binti Samsul Rusi akan menerangkan maksud dan kemunculan peribahasa Melayu. Peribahasa merupakan salah satu warisan negara dan diklasifikasikan sebagai warisan budaya tak ketara negara. Jadi, apakah maksud peribahasa? Peribahasa ini didefinisikan sebagai susunan kata-kata yang pendek dan memberi makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar serta bijak perkataannya.
Ia juga merupakan salah satu cabang sastra lama yang tak lapuk di hujan dan tak lekang di panas. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, peribahasa bermaksud ayat atau sekelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian atau maksud tertentu bagi menggambarkan sesuatu budaya mereka. Selain itu, peribahasa ditarifkan oleh Chris Miles sebagai suatu percakapan yang mengandungi kebijaksanaan, fikir dan pemerhatian tersusun dalam suatu bentuk yang ringkas, indah, sedap didengar dan mengena pada perasaan dan fikiran. Di samping itu, awal sarian mentarifkan bahawa peribahasa dalam sesuatu bahasa mempunyai peranan tersendiri yang istimewa, bukan sahaja memperkayakan sanah bahasa, bahkan penting sebagai memancarkan pandangan hidup, nilai, sikap dan cara berfikir atau keperluan akal budi masyarakat pengguna bahasa itu tersendiri. Peribahasa ini mengandungi ciri-ciri tersendiri seperti komunikasi moden, keringkasan, ketepatan dan kepadatan maklumat. Manakala Abdul Razak Abdul Karim pula menjelaskan bahawa peribahasa merupakan ayat atau urutan kata yang mengandungi susunan ayat yang tetap dan mempunyai pengertian yang tertentu. Peribahasa ini tercipta dari pengalaman kehidupan harian sesuatu masyarakat dulu dan kini memainkan peranan dalam masyarakat di negara kita, terutamanya dalam kalangan orang-orang Melayu. Peribahasa ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu nasihat, teguran atau peringatan secara kiasan atau sindiran. Sindiran yang dikiaskan dalam peribahasa ini dapat mengelakkan timbul rasa marah atau kecil hati pada orang lain. Menurut seorang penulis dan pakar peribahasa iaitu Muhammad Ghani Ahmad, pelbagai peribahasa yang terdapat dalam kalangan masyarakat adalah diyakini telah dicipta oleh seseorang yang berpengaruh seperti ahli fikir, para pemuka bangsa atau cendekiawan. Kebiasaannya, individu yang mencipta peribahasa ini pasti terdiri dalam kalangan golongan yang dihormati atas faktor kedudukannya ataupun berusia. Hal ini demikian kerana masyarakat kita lebih menghormati dan mempercayai setiap tutur kata orang lebih berusia kerana kehidupannya yang lebih lama, mengenali dunia dan pahit manis dengan realiti kehidupan berbanding dengan masyarakat muda. Tambahan pula, masyarakat dahulu tidak menerima pendidikan secara formal kerana mereka hanya mendapatkan pendidikan melalui nasihat orang berpengalaman serta dari persekitaran. Ramai masyarakat ketika itu mempercayai fahaman animisme, iaitu mempercayai bahawa segala benda yang wujud mempunyai roh atau semangat. Kefahaman ini juga menjadi sebab kemunculan peribahasa Melayu. Jadi itu sahaja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Hakim bin Sulehan dan hari ini saya akan memberi contoh senarai peribahasa Melayu yang berkait dengan etika dan peradaban. Contoh peribahasa yang pertama adalah mencurah garam ke laut. Peribahasa ini membawa maksud perbuatan seseorang yang tidak mahu menerima teguran ataupun pendapat daripada orang lain, walaupun pendapat itu adalah benar. Seterusnya, nombor 2, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Peribahasa ini membawa maksud kepada setiap perbuatan itu, perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, manakala perbuatan jahat akan dibalas dengan kejahatan. Yang seterusnya, air tenang yang menghanyutkan. Peribahasa ini membawa maksud kepada seseorang yang pendiam itu biasanya seseorang yang mempunyai ilmu yang banyak dan mampu melakukan pekerjaan yang besar. Seterusnya, nombor 4 adalah asal terbang burunglah, asal berinsang ikanlah. Peribahasa ini sesuai ditujukan kepada sikap seseorang yang tidak mahu memilih sama ada kerjayanya, jodohnya, makanannya dan perkara-perkara lain. Ia hanya menerima sesuatu perkara itu dengan menerimanya dengan hati terbuka tanpa ada rasa ingin memilih. Nombor 5 pula,
bagai bunyi siamang kenyang. Peribahasa ini membawa maksud kepada etika seseorang yang selalu menghebohkan kesenangan dan kebaikan yang diperolehnya. Ia merupakan satu perkara yang tidak baik kerana ia akan membawa kepada sikap ingin menunjuk-nunjuk. Nombor 6 pula adalah bagai kacang lupakan kulit. Peribahasa ini menunjukkan sikap seseorang yang melupakan kebaikan orang terhadap dirinya dan tidak mahu membalas kebaikan yang sama dengan yang diterimanya. Seterusnya, nombor 7 adalah menahan luka di pergentingan. Peribahasa ini membawa maksud kepada perbuatan iaitu sikap seseorang yang suka mengambil kesempatan terhadap kesulitan sahabat ataupun orang di sekelilingnya. Perbuatan ini merupakan sikap negatif yang tidak harus kita contohi kerana sikap tolong-menolong itu adalah sesuatu yang baik dan tidak seharusnya kita menolong seseorang itu atas sebab-sebab tertentu. Seterusnya, nombor 8 ialah bagai aur dan tebing. Peribahasa ini sering ditujukan kepada masyarakat masa kini yang membawa maksud kepada sikap ingin tolong-menolong antara satu sama lain, antara jiran, sama ada jiran, keluarga mahupun rakan-rakan. Seterusnya, peribahasa yang ke-9 adalah bagai empedu lekat di hati. Peribahasa ini membawa maksud kepada sikap seseorang yang akrab dan juga rapat, tidak kira adik-beradik, rakan-rakan dan juga orang di sekelilingnya. Yang terakhir adalah peribahasa yang sering kita dengar iaitu alang-alang menyeluk perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Peribahasa ini membawa maksud kepada sikap seseorang yang melakukan kerjanya dengan bersungguh-sungguh sehingga mencapai kejayaan. Dan sikap ini harus kita jadikan sesuatu perkara yang kita lakukan setiap hari kerana kita seharusnya melakukan setiap perbuatan atau pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh sehingga mencapai kejayaan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazmi Shah Fauzan bin Rizam dan saya akan menerangkan tentang peranan-peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan etika dan peradaban. Sebelum masuk ke penerangan yang lebih lanjut, di sini saya ada menyeraikan tentang beberapa peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan etika dan peradaban, iaitu yang pertama ialah mendidik masyarakat untuk taat setia, yang kedua ialah mengindahkan wacana, dan yang ketiga berperanan memberi nasihat, dan yang keempat ialah memberi pengajaran, serta yang terakhir ialah iaitu nombor 5 mengekalkan identiti bahasa Melayu. Peranan pertama ialah mendidik masyarakat untuk taat setia kepada raja dan undang-undang. Dalam konteks ini, peribahasa berpotensi mengajar masyarakat Melayu khususnya untuk taat setia kepada pemimpin serta undang-undang kerajaan. Selain itu, ianya dapat memberi kesedaran juga kepada para pemimpin agar membuat keputusan secara adil dan saksama. Hal ini selari dengan sabda Nabi Muhammad SAW iaitu 7 jenis manusia naungi Allah pada hari yang tiada tempat bernaung iaitu hari kiamat, melainkan naungannya. Pertamanya ialah imam iaitu pemimpin atau raja yang adil. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang terakhir ialah taat setia kepada raja dan undang-undang merupakan perkara sebati dalam diri masyarakat Melayu. Kedua ialah mengindahkan wacana. Dalam hal ini, peribahasa dapat membantu penulis untuk menghasilkan bahan bacaan yang lebih gramatis yang mampu menarik minat pembaca untuk lebih mendalami ilmu. Selain itu, ia dapat merangsang pemikiran sang pembaca supaya lebih kritis dan kreatif. Sebagai contoh, Usman Awang yang telah mencipta pelbagai karya seni yang begitu indah dan bermakna sehingga diterima oleh pelbagai kaum di seluruh tanah air. Seterusnya, ia dapat merungkai kemanisan dan kepelbagaian bahasa Melayu itu sendiri kepada dunia luar.
Peranan peribahasa yang ketiga adalah dalam memberi nasihat. Umum mengetahui bahawa peribahasa ini telah lahir dan wujud sejak nenek moyang lagi dan sebahagian besar peribahasa tersebut terilmiah berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Sebagai contoh, peribahasa yang berbunyi ikut hati mati, ikut mata buta. Iaitu mereka memberi nasihat dengan berkata, jika kita terlalu mengikut hawa nafsu, maka kehidupan kita akan hancur. Seterusnya, peribahasa juga memberi nasihat secara berkias dalam menegur seseorang tanpa mengguris hati sesiapa dan tujuan peribahasa tersebut sangatlah jelas. Peranan yang keempat adalah memberi pengajaran. Dalam hal ini, peribahasa memainkan peranan dalam memberi amaran serta pengajaran kepada generasi yang akan datang tentang bahayanya sesuatu perkara. Selain itu, penyampaiannya menggunakan peribahasa ini berkias namun mesej yang ingin disampaikan mudah difahami serta jelas maksud tersiratnya. Dan yang terakhir, ianya dapat memberi kesedaran kepada masyarakat Melayu bahawa terdapat beberapa kesilapan yang dilakukan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Sebagai contoh, dalam peribahasa, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Ini bermaksud, sekiranya tidak mahu berada dalam kesepitan serta kesusahan, janganlah pernah sesekali mendekati bahaya. Peran peribahasa yang terakhir adalah mengekalkan identiti bangsa Melayu. Sebagaimana yang kita tahu, bahasa Melayu sangat unik dan kaya dengan 1001 bahasa. Peribahasa merupakan salah satu kebanggaan serta identiti masyarakat Melayu itu sendiri dalam menyampaikan sesuatu mesej. Di samping itu, percakapan secara berkias ini tidak pernah ditelan zaman dan masih giat diguna pakai pada masa kini. Selain itu, menegur atau menasihati secara berhemah serta sopan santun itu merupakan identiti bangsa Melayu yang telah lama sebati dalam diri seseorang. Hari ini saya akan mengemukakan beberapa cadangan. Yang pertama, mewujudkan satu garis panduan untuk mengukur dan menilai etika, akhlak dan moral pelajar di semua institusi pengajian. Hal ini dapat memudahkan para tenaga pengajar melakukan penilaian dan pengukuran setiap pelajar dalam memastikan khasiat pelajar yang tinggi. Yang kedua, penerapan nilai-nilai yang murni perlu dilaksanakan dan diamalkan dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, sikap toleransi dan saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. Oleh hal yang demikian, pemimpin negara perlulah menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat. Yang ketiga, pengurusan pentadbiran negara perlu telus dan seimbang dengan kepelbagaian etnik. Hal ini dapat mengelakkan berlakunya monopoli bangsa dan divisi sosial, sebagai contoh rasuah dan tadbir urus yang tidak berintegriti. Yang keempat, rakyat perlulah hidup dalam komuniti yang harmoni. Hal ini kerana negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan agama seperti Islam, Buddha dan Hindu. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Syafiqah binti Rusdi. Kesimpulan bagi tajuk peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep etika dan peradaban ialah peribahasa merupakan frasa pendek dengan pelbagai makna, termasuk kebenaran, kesenangan dan kebijaksanaan. Peribahasa tradisional merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam bahan lisan atau bercetak harian sebelum merdeka. Peribahasa moden pula merujuk kepada penciptaan selepas tarikh itu. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahan hiasan dalam budaya Melayu. Seterusnya, peribahasa Melayu juga merupakan cerminan budaya Melayu kerana ia tertanam dalam bahasa yang indah dan wujud dalam bentuk yang kekal kerana penonjolan banyak faktor seperti pemikiran, falsafah, kecerdasan dan budi pekerti. Penulisan peribahasa Melayu mempunyai sifat asli dan tulen yang tidak ada pada bahasa lain, malah sukar untuk dijelaskan.
Masyarakat Melayu, baik pada masa lampau maupun zaman sekarang, ini adalah tempat paling subur di mana karya sastra lahir, termasuk pepatah Melayu, kerana adanya interaksi antara budaya asing dan budaya Melayu. Akhir kata, kita sebagai orang Malaysia seharusnya tahu bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara. Jadi, kita haruslah menghormati dan menyanjung tinggi peribahasa Melayu dalam kehidupan kita. Kita juga mestilah berterima kasih kepada leluhur ataupun nenek moyang kita atas hasil titik puluh mereka dalam menghasilkan peribahasa yang telah memberikan banyak kebaikan dan impak yang besar terhadap kita semua, dan seterusnya kepada generasi yang akan datang. Terima kasih.